الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع بحر أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلاما Pak 89 kan? Atau 78 Pak 8 Fi wujub ittiba'i علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan dan juga taufik untuk kita menyambung lagi pada pagi ini daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada muka surat yang ke-478 pada faslun fi wujubi ittiba'ihi wa imtithali sunnatihi wal iqtida'i bihadi. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال فصل في وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه. Ini fasal pada menyatakan kewajipan mengikut Nabi dan menuruti menyelusuri sunnah baginda dan
berpandu dan juga mengikut kepada hadihi, panduan dan juga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa amma wujubu ittiba'ihi wa imtithali sunnatihi wal iktida'i bihadihi, adapun kewajipan mengikut dan menuruti sunnah, ikut kepada petunjuk Nabi itu, faqad qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika kamu kasih kepada Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah Ta'ala akan mengasihani kamu dan mengampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Wa qala fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya. Rasulnya yakni Nabi yang ummi yang beriman. Nabi tersebut beriman dengan Allah dan kalimah-kalimahnya. Dan ikutlah Nabi dan Nabi itu, moga-moga kamu mendapat petunjuk. Wa qala فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Demi Tuhan, sesungguhnya tidak akan beriman kamu sehingga kamu menyerahkan hukum kepada baginda Nabi pada perkara yang kamu berlaku pertelingkahan padanya. Lalu kamu tidak akan mendapati pada diri kamu rasa susah, rasa payah dengan apa yang telah ditentukan oleh baginda Nabi, dan kamu menyerahkan dengan sesungguh-sungguh penyerahan kepada baginda. Ai yang qaduna li hukmika, yakni mereka patuh kepada hukum kamu. Yuqalu sallamaka wastaslama wa aslama, dengan makna yang sama, idzan qada, dengan makna kepatuhan. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, ada petunjuk yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan mengingati Allah dengan banyak. Waqala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, al-uswah fir rasuli, makna uswah pada hak dari diri Nabi itu ialah al-iqtida'u bihi, iaitu mengikut baginda, wal-ittiba'u li sunnatihi, dan patuh serta turut kepada sunnah baginda, wa tarku mukhalafatihi fi qawlin wa fi'lin, dan meninggalkan menyalahi baginda pada perkataan dan perbuatan. Wa qala ghairu wahidin minal mufassirin bima'nah, dan berkata tidak seorang saja di kalangan ahli tafsir seumpama makna yang disebutkan tadi. Waqila huwa itabun lil mutakhallifina anhu. Ada pandangan mengatakan ayat ini ialah satu celaan bagi orang yang menyalahi kepada baginda. Wa qala Sahlun, berkata Sahal At-Tusturi fi qawlihi ta'ala siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat ke atas mereka itu, dalam surah Al-Fatihah. Maksudnya qala bi mutaba'ati sunnah, dengan cara mengikuti sunnah. Fa'amarahumullahu ta'ala bidzalika, lalu Allah Ta'ala menyuruh dengan demikian itu. Wa wa'adahum al-ihtida'a bittiba'ihi, dan Allah Ta'ala janjikan mereka akan mendapat petunjuk dengan mengikut baginda Nabi. Lianna Allah Ta'ala arsalahu bil huda wa dinil haq, kerana Allah Ta'ala utuskan Rasul itu dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyuzakkiyahum, supaya Rasul ini membersihkan mereka. Wa yu'allimahumul kitab wal hikmah, dan mengajar kepada mereka al-kitab dan juga al-hikmah. Wayahdihum ila siratil mustaqim, dan memberi hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Wa wa'adahum mahabbatahu ta'ala fil ayatil ukhra, dan Allah menjanjikan mereka mendapat kasih Allah Ta'ala pada ayat yang lain. Wa maghfiratahu, dan keampunannya, idza taba'uhu, jika mereka mengikut Nabi. Wa atharuhu ala ahwaihim, dan mereka memilih Nabi berbanding hawa nafsu mereka. Wa ma tajnahu ilaihi nufusuhum, dan apa berbanding apa yang cenderung kepadanya oleh jiwa mereka. Wa anna sihhata imanihim bil qiyadihim lahu, dan kesahihan iman mereka itu ialah dengan kepatuhan mereka kepada Nabi. Wa ridahum bi hukmihi, dan redha mereka dengan hukum Nabi. Wa tarkil i'tiradi alaih, dan meninggalkan membangkang dan menolak bagi Nabi SAW. Waruya anil Hasan anna aqwaman qalu, diriwayatkan daripada Al-Hasan bahawa sebahagian daripada orang ni berkata kepada Nabi, qalu ya Rasulullah inna nuhibbullah, kami kasih kepada Allah,
Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menurunkan, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa ruwiya anna al-ayata nazalat fi Ka'b bin Ashraf. Diriwayatkan bahawa ayat ini turun bagi Ka'ab bin Ashraf wa ghairihim, dan selain pada mereka, annahum qalu, ni mana Yahudi ni, Ka'ab bin Ashraf ni seorang pendeta Yahudi yang terkenal. Turun ayat ini, mereka kata apa? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami ni anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasihnya. Wa nahnu asyaddu hubban lillah, dan kamilah orang yang paling kasih kepada Allah. Fa'anzalallahu al-ayata, lalu Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ini sebagai membalas kepada penipuan dan dakwaan mereka itu. Wa qala az-Zajjaj ma'nahu in kuntum tuhibbuna Allah, jika kamu benar kasih kepada Allah. Apa maksud? In taqsidu ta'atah, jika kamu qasadkan ketaatannya. Faf'alu ma amarakum bih, maka lakukan apa yang Rasul suruh kamu. Idh mahabbatul abdi lillahi war rasul, kerana kasihnya seorang hamba kepada Allah dan Rasul. Ta'atuhu lahuma, ialah taat ke mereka kepada keduanya. Waridahu bima biha waridahu bima amara, dan redanya dia dengan apa yang kedua-duanya suruh. Wa mahabbatullahi lahum, dan kasih Allah bagi mereka ialah afuhu anhum, keampunan Allah kepada mereka. Wa in'amuhu alaihim birahmatih, dan Allah memberi nikmat ke atas mereka dengan rahmatnya. Wa yuqalu, dan dikatakan al-hubbu minallahi ismatun wa taufiq, makna kasih daripada Allah itu ialah Allah memberi ismah, penjagaan, dan memberi taufik. Wa minal ibadi, makna kasih daripada hamba itu ta'ah, ketaatan. Kama qala al-qail ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha la umri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ta'sil ilah, kamu mengingkari dan menderhakai Allah. Wa anta tudhiru hubbahu, dalam keadaan kamu menzahirkan kasih kepadanya. Hadha la umri fil qiyas badi'u, ini demi Tuhan, ini satu kiasan yang pelik. Kiasan yang pelik. Kita menyatakan pada zahir kasih pada Allah, tapi kita menyalahi dan mengingkari Allah. Lau kana hubbuka badi' sadiqan la ata'tahu, kalaulah cinta kamu itu betul, nescaya kamu akan patuh kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, sesungguhnya seorang yang kasih itu kepada orang yang dikasihinya itu dia akan taat. Innal muhibba muti'un lima yuhibbu, orang yang kasih itu pasti akan taat kepada orang yang dikasihinya. Wa yuqalu mahabbatul abdi lillahi ta'zimuhu lahu, kasihnya hamba kepada Allah ialah mereka mengagungkan Allah Ta'ala. Wa haibatuhu minhu, dan rasa haibat daripada Allah. Wa mahabbatullahi lahu, dan kasih Allah kepada hamba ialah rahmatuhu lahu, ialah Allah Ta'ala merahmatinya. Wa iradatuhul jamila lahu, dan Allah Ta'ala inginkan kebaikan baginya. Wa takunu bimakna madhihi wa thana'ihi alaih, dan ini juga dengan makna kasih Allah kepada hamba dengan Allah Ta'ala puji, dan Allah Ta'ala memuji dan juga menyebut kebaikan tentangnya. Kemudian musannif rahimahullahu ta'ala berkata lagi, qala al-Qushairi, kata Imam al-Qushairi, fa idza kana bi ma'na ar-rahmati wal iradati wal madhi, jika kasih itu dengan makna rahmat, keinginan dan juga pujian, kana min sifati dzat. Ini merujuk kepada apa? Kepada yang disebut tadi. Apabila ulama bincangkan apa makna Allah Ta'ala kasih kepada hamba, ada dengan makna Allah memberi rahmat, ada makna Allah menginginkan taufik kepadanya, ada dengan makna Allah menyebutnya dengan kebaikan, Allah memujinya. Maka kalau berkaitan dengan iradah, rahmat dengan mad, maka ini kembali hub, ini kembali pada sifat zat, sifat zat, bukan sifat fi'il lah. Ini dalam perbincangan ilmu akidah, kita faham bahawa sifat yang berkait dengan Allah Ta'ala, yang sifat azaliyah, dipanggil sifat zat. Sifat yang berkait dengan perbuatan Tuhan kepada makhluk itu dipanggil sifat fi'il. Wa sayati ba'du, akan datang nanti, fi dhikri mahabbatil abdi, pada menyebut tentang kasihnya hamba itu, ghairu hadha, selain daripada tempat ini, bihaulillahi ta'ala, ay wa sayati bihaulillah, lagi akan datang dengan izin dan juga kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musannif akan sebut lagi perbincangan ini nanti. Wa bihi inani qala hadatsana Abu Ishaq Ibrahim bin Ja'far al-Faqih qala hadatsana Abu al-Asbagh Isa bin Sahl
حدثنا أبو الحسن يونس بن المغيث الفقيه بقراءتي عليه قال حدثنا حاتم بن محمد قال حدثنا أبو حفص الجهني حدثنا أبو بكر الآجري حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال عبد الرحمن بن عمرو والأسلمي وحجر الكلاعي عن الإرباض السارية في حديثه موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال daripada sanad ini sampai pada Irbad bin Sariyah pada menceritakan hadis tentang pesanan Nabi SAW. Nabi kata apa? Ni juga jelas ni. Ini hadis yang biasa kita dengar, iaitu hadis Irbad bin Sariyah. Alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Alaikum bisunnati ay tamassaku bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajidhi, peganglah dengan gigi geraham kamu. Gigi betul-betul seumpama kita pegang kemah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jaga-jagalah kamu daripada perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, kerana setiap perkara baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Wa zada fi hadits Jabir bi ma'nah, ada tambahan pada hadis Jabir dengan maknanya wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Wa fi hadits Abi Rafi' anhu alaihi salam la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihil amru, janganlah aku dapati salah seorang kamu duduk berjerenggeng apa, duduk bersenang-senang. Kita duduk hari muttaki'an ni, itikad ni mana duduk dengan menyandar pada tangan, ala arikatihi, pada kita kata arikah ni mana, kita kata pada bantalnya lah, pada bantal kan, ada bantal, ada kerusi bantal Arab tu kan, yang orang letak di celah ketiak ni, kemudian dia duduk. Ni antara duduk biasa orang kinayahkan tentang keadaan senang dan keadaan berehat. Bila seorang tu duduk, dia duduk berehat dengan ditegakkan tangan, dia letak bantal di bawah ni. Nabi kata, jangan aku dapati seorang daripada kamu duduk bersenang-senang di dalam dengan bantalnya. Wa ya'tihil amru min amri, lalu datang kepadanya satu suruhan daripada suruhanku. Mimma amartu bihi, daripada apa yang aku yang suruh. Au nuhitu anhu, atau apa yang aku larang. Fayaqulu, lalu dia berkata, la adri, aku tidak tahu. Ini Nabi larang, kata janganlah kamu duduk dalam keadaan yang mana bila datang suruhan kamu kata tak tahu. Ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu, apa yang kami dapati dalam kitab Allah kami akan ikut. Jadi ini menunjukkan bahawa apa yang datang dalam Quran itu perlu diikut. Bukan gitu saja, bahkan apa yang Nabi SAW sebut dalam sunnah pun perlu diikuti juga. Wa fi hadithi Aisyah radhiyallahu taala anhu sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an tarakhasa fihi. Satu hari Nabi melakukan perkara yang tarakhasa fihi, yang Nabi mengambil rukhsah. Perkara yang kita kata Nabi ambil membuat sesuatu keringanan lah. Fatanazzaha anhu qaumun, lalu satu kaum rasa tanazzuh, rasa suci diri dia. Dia tak mau buat, dia kata benda ni macam Nabi ambil keringanan. Bagi dia benda ni benda yang tak perlulah, kita ni kedudukan dan juga kita ni lebih suci. Yang Nabi buat itu bagi mereka Nabi buat atas benda yang biasa-biasa, benda yang ringan sangat. Kami lebih suci dan rasa nak lebih lagi. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu sampai berita itu kepada Nabi. Fahamidallah, lalu Nabi memuji Allah. Nabi berkhutbah memuji Allah. Ni antara banyaklah, antara diceritakan datang 3 orang tu lah yang datang berjumpa Nabi, kata demi Tuhan aku tidak akan tidur malam, demi Tuhan aku tidak akan berkahwin, demi Tuhan aku tidak akan makan, aku akan berpuasa tiap-tiap hari. Jadi maknanya Nabi SAW, Nabi tidur dan Nabi juga bangun malam. Nabi bernikah dengan isteri. Nabi juga ada hari puasa, ada Nabi tak puasa. Jadi mereka anggap ini Nabi ni ambil keringanan lah. Mereka nak buat lebih lagi. Mereka nak membuat perkara yang lebih suci, kata. Sampai berita ni kepada Rasulullah SAW.
Thumma qala, Nabi pun bangun berkhutbah. Nabi kata, ma balu qaumin yatanazzahuna 'ani syai'i asna'uhu. Apakah geraniannya satu kumpulan manusia, mereka merasa suci daripada perkara yang aku buat, rasa macam hina dan juga tidak elok aku bernikah dengan perempuan tak mau menikah, kerana nak mengabidkan diri dan seumpamanya. Fa wallahi inni la a'lamuhum billah. Demi Tuhan, akulah orang yang lebih kenal dengan Allah daripada mereka. Wa ashadduhum lahu khasyah. Dan aku orang yang lebih takut kepada Allah daripada mereka. Wa ruwiya anhu alaihi salam annahu qala al-Qur'anu sa'bun mustas'abun ala man karihahu. Nabi pernah menyatakan bahawa Quran ini satu perkara yang payah dan memayahkan ke atas orang yang bencinya. Wa huwal hakam. Quran inilah sebagai menghukum dan menentukan mana betul, mana tak betul. Faman istamsaka bi hadithi, barang siapa yang berpegang dengan hadisku, wa fahimahu, dan memahaminya, wa hafizahu, dan juga menghafalnya, ja'a ma'al Quran, dia akan datang bersama Quran. Wa man tahawana bil Quran, barang siapa yang mengambil mudah, mengambil lekeh dengan Quran, wa hadithi, dan juga hadisku, sunnahku, khasirat dunia wal akhirata, dia akan rugi dunia akhirat. Umirat ummati, disuruh umatku, an ya'khudhu biqauli, agar mereka mengambil dan berpegang dengan perkataanku, wa yuti'u amri, dan taat kepada arahanku, wa yattabi'u sunnati, dan juga mengikut sunnahku. Faman radiya biqauli, siapa yang redha dengan perkataanku, faqad radiya bil Quran, sungguh dia redha juga dengan Quran. Wa qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa datang kepada kamu oleh Rasul, maka ambillah dia, dan apa yang dia larang kamu daripadanya, maka berhentilah kamu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat berat seksanya. Wa qala alaihi salam, man iqtada bi fahuwa minni, siapa yang mengikutku maka dia itu daripada kalanganku. Wa man ghariba an sunnati falaysa minni, siapa yang enggan dan benci kepada sunnahku maka dia bukan daripada golonganku. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, inna ahsanal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik bicara itu ialah kitab Allah. Wa khairul huda Muhammadin, dan sebaik-baik hidayah itu hidayat Nabi Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sekeji-keji perkara ialah perkara-perkara baru yang direka. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ilmu thalathatun, ilmu itu tiga bentuk, tiga jenis. Fama siwa dzalika fahuwa fadlun, yang lain daripada itu lebihan-lebihan saja, benda-benda penambahan. Hassas dan juga tonggak ilmu tu tiga. Apa dia? Ayatun muhkamah, ayat yang jelas, ayat yang jelas, yang hukumnya jelas, yang disuruh kita ikut. Au sunnatun qa'imah, atau sunnah yang berdiri tegak. Au faridatun adilah, ataupun fardu, yang ini hukum yang adil. Jadi itu, apa yang berkait dengan ayat, apa yang berkait dengan sunnah, apa yang berkait dengan hukum, pelaksanaan hukum hakam, itu dia asas. Dan lain pada itu ialah tambahan. Wa anil Hasan bin Abil Hasan radhiyallahu ta'ala anhu qala alaihi salam, amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kathirin fi bid'atin. Amal yang sedikit pada perkara sunnah lebih baik daripada amal yang banyak pada perkara bid'ah. Wa qala alaihi salam, inna Allah ta'ala yudkhilul 'abda al-jannata bis sunnati tamassaka biha. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memasukkan seorang hamba syurga dengan sunnah yang dia berpegang dengannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahid. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika rosaknya umatku ini, ketika zaman musnah dan rosaknya umatku ini, mendapat pahala 100 orang syahid. Wa qala alaihi salam, inna bani Israel iftaraku ala 72 millah. Sesungguhnya Bani Israel berpecah kepada 72 golongan. Wa inna ummati taftariku ala 73, dan umatku akan berpecah pada 73. Kulluha finnari illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Qalu wa man hum, mereka bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Qala ya Rasulullah, qala alladhi ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan sahabat-sahabatku.
Wa an Anasin qala alaihi salam man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa yang menghidupkan sunnahku seakan-akan dia menghidupkanku. Wa man ahyani fakana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkanku dia akan bersamaku dalam syurga. Wa an Amr bin Auf al-Muzani anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Bilal bin al-Harith. Nabi berkata kepada Bilal bin Harith, man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di. Siapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnahku yang telah mati setelah pada aku. Sunnah yang orang tinggal dah, orang tak ingat, yang mahjurah, orang tinggal dah, dia hidupkan balik sunnah Nabi. Fa inna lahu minal ajri mithla man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Seumpama orang yang beramal dengannya dapat pahala seumpama setiap orang yang beramal dengan sunnah itu tanpa kurang daripada amalan orang beramal itu satu. Jadi siapa yang membuat satu teladan dan juga satu petunjuk yang baik menghidupkan sunnah Nabi, maka dengan sebab itu orang lain ikut, maka dia dapat pahala dia dan dia dapat juga pahala-pahala umpama orang yang membuat kebajikan, yang melakukan sunnah kerana sebab dia menunjukkan sunnah tadi. Tanpa berkurang sedikit pun pahala daripada orang yang melakukan perkara tersebut. Orang yang mengikut tu tak kurang pahalanya, tapi Tuhan beri seumpama gandaan itu kepada dirinya. Wa man ibtada'a bid'atan dhalalatin tudillah wa rasulah. Siapa yang mengada-adakan bid'ah yang sesat yang tidak meredhakan Allah dan Rasulnya, kana alaihi mithlu athamin man amila biha. Maka dia akan mendapat dosa seumpama orang yang beramal dengan bid'ah itu. La yanqusu dzalika min auzarihim auzarin nasi syai'a. Tapi tidak kurang daripada dosa manusia itu satu. Orang yang buat, yang ikut tu, dosa mereka tak berkurangan. Tapi orang yang membuat satu perkara bid'ah yang menyebabkan orang lain ikut tu, dia akan dapat juga umpama dosa-dosa orang-orang yang mengikutnya. Jadi na'udzubillah, minta kita jauhlah daripada perkara bid'ah ini. Jadi masalah bid'ah ini, masalah sunnah ini, satu benda yang perlu dipahami dengan elok, difahami dengan makna yang betul pada syarak. Bukan dengan semata-mata perkara itu tidak terdapat dalam perbuatan Nabi atau sahabat ataupun para salafus soleh, kita tuduh bid'ah. Kerana apa? Man ahdatha fi amrina, penting tu, fi amrina, pada urusan kami. Maka pada urusan kami itu apa dia? Perkara yang bertentangan dengan kaedah, bertentangan dengan asas Islam, asas syariat, maka itu dianggap sebagai perkara itu bid'ah dalalah yang dijanjikan akan mendapat seksaan sebagaimana dalam sebut dalam hadis-hadis ini. Bukannya seumum sebagaimana kita katakan kul dengan makna umum, kul jami' itu tidak kenalah. Apa buktinya? Para ulama al-mu'tabar, ulama Islam yang besar seperti Izz bin Abdul Salam, Imam Nawawi, Imam Syafi'i sendiri membahagikan bid'ah dan menghuraikan, ulama kita menghuraikan perbezaan bid'ah ini, menunjukkan bahawa pemahaman mengatakan seluruh bid'ah itu sesat belaka dengan maksud apa? Semua bid'ah sama ada bid'ah itu bertepatan dengan syariat atau tidak, asalkan tidak dibawa oleh sahabat Nabi, para sahalaf dan seumpamanya, dikira bid'ah. Itu semua menyalahi kefahaman ulama-ulama mu'tabar. Okey, faslun, sekejap minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi minta maaf, kita akan baca laju sikit lah sebab benda ini benda yang biasa kita dengar, dan kalau ikutnya setiap tu penerangannya panjang lah Qala faslun fima warada 'anis salafi wal a'immati min ittiba'i sunnatihi wal iktida'i bihadihi wa siratihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pasal pada menyatakan apa yang datang daripada para salaf, para imam, daripada mengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut petunjuk Nabi dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa amma ma warada 'anis salafi wal a'immati min ittiba'i sunnatihi wal iktida'i bihadihi wa siratihi. Adapun perkara yang datang daripada para salaf, para imam-imam tentang mengikutnya sunnah Nabi dan mereka menuruti hidayah Nabi dan perjalanan Nabi. Fahaddathana Syekh Abu Imran Musa ibnu Abdurrahman ibni Abi Talid al-Faqih sama'an alaih. Qala hadathana Abu Umar al-Hafiz. Qala hadathana Sa'id bin Nasr. Hadathana Qasim bin Asbaq wa Wahb bin Masarrah. Qala hadathana Muhammad bin Waddah. حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر قال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف. Dia tanya kepada apa? Abdullah bin Umar.
Dia tanya kepada Abdullah bin Umar. Kata apa? Dia tanya apa? Inna najidu salatal khawf wa salatal hadar fil Quran. Kami dapati adanya disebut tentang semayang khauf, semayang ketika dalam keadaan perang, keadaan takut. Tak. Dan semayang ketika hadar, semayang biasalah. Dalam Quran sebut wa in khiftum farijalan aw rukbana. Tentang semayang khauf disebut Quran. Tentang semayang biasa disebut dalam Quran. Wala najidu salat safar. Kami tidak dapati dalam Quran disebut tentang semayang ketika musafir. Faqala Ibn Umar, kata Ibn Umar, secara zahirnya tidak adalah. Secara zahirnya tidak ada ayat yang menyatakan tentang semayang ketika musafir, kecuali wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Ada setengah ulama meletakkan dalil semayang musafirnya qasar dalam ayat itu, tapi secara makna penurunan ayat itu turun ketika dalam keadaan perang. Sebab itu merujuk pada solat khauf lah. Faham di sini. Jadi dia tanyalah kepada Abdullah bin Umar, daripada mana datangnya semayang ketika musafir ni? Kata faqala bin Umar, ya ibnu akhi, wahai anak saudaraku, innallaha ba'atha ilaina Muhammada. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangkitkan, mengutuskan Nabi Muhammad kepada kita. Wala na'lamu syai'ah, dalam keadaan kami tidak tahu apa-apa. Fa innama naf'alu kama ra'aynahu yaf'al. Sesungguhnya kami buat sebagaimana dia buat. Menunjukkan apa? Ya, asas, dalil dan juga amalan itu bukan sekadar Al-Quran saja. Bukan sekadar Al-Quran saja. Hadis pun kita beramal dan ikut sebagaimana Nabi buat. Jadi Rasulullah SAW semayang musafir, semayang dalam keadaan qasar ataupun jamak, maka kami pun buat. Ini hujah yang kuat kepada apa? Kepada golongan Quraniyun, golongan anti hadis ni, yang nak beriman dan pakai Quran saja, tak mau pakai kepada hadis. Para sahabat mengatakan, bila ditanya, benda itu berlaku iskal. Ditanya oleh tabi'in kepada sahabat, macam mana ni dalam Quran tak sebut perkara, kenapa dalam amalan masyarakat, amalan umat ni ada perkara-perkara yang tidak disebut dalam Quran? Katanya kami ni ikut apa setiap benda yang dibuat dan dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi dalam sandaran hadis dan juga syariat kita, bukan sekadar Quran saja, bahkan sunnah Nabi SAW. Wa qala Umar bin Abdul Aziz sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri ba'dahu sunana. Sesungguhnya telah melakukan sunnah, telah meletakkan satu sunnah, satu amalan oleh Rasulullah. Wa ulatul amri, dan juga pengganti Nabi setelah baginda Nabi oleh Khulafa' ar-Rasyidin. Sunana, beberapa sunnah-sunnah, beberapa kita kata amalan-amalan. Amalan-amalan al-akhdhu biha tasdiqun bi kitabillah. Kita berpegang dengan apa yang sunnah yang diletakkan itu membenarkan bagi kita. Nampak tak? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin bi ba'di. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi dan juga sahabat itu perlu diikut. Ikut kepada apa yang dibuat oleh Nabi dan sahabat itu ialah mengikut Quran. Wasti'malun li ta'atillah, dan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Wa quwwatun ala dinillah, dan kekuatan kepada agama Allah. Laisa li ahadin taghyiruha, tidak ada hak bagi seseorang itu mengubahnya. Wala tabdiluha, menukarnya. Wala nadharu fi ra'yi man khalafaha, dan tidak ada perlu dipandang kepada pandangan orang yang menyalahinya. Man iktada biha fahuwa muhtadin, siapa yang mengikut sunnah itu, mereka itulah mendapat hidayat. Wa man intasara biha mansur, siapa yang meminta pertolongan, dia akan mendapat pertolongan. Wa man khalafaha, siapa yang menyalahi sunnah itu, wattaba'a ghaira sabilil mu'minin, lalu dia ikut selain daripada jalan orang beriman, wallahu Allahu ma tawalla, lalu Allah Ta'ala akan serahkan apa yang dia buat itu. Wa aslahu jahannam, dan Allah Ta'ala akan bakarnya dalam neraka jahannam. Wa sa'at masirah, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wa qala al-Hasan ibn Abi al-Hasan, amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kathirin fi bid'atin. Amal yang sedikit dalam perkara sunnah itu lebih baik daripada amal yang banyak pada bid'ah. Wa qala Ibn Shihab, balaghana an rijalin min ahli al-ilmi, telah sampai kepada kami berita tentang telah sampai daripada kami riwayat daripada ramai di kalangan ulama. Qalu, kata mereka, al-i'tisamu bis sunnati najatun, berpegang dengan sunnah itu ialah satu kejayaan.
Wa kataba Umar bin Al-Khattab ila ummalihi. Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah menulis surat kepada gubernur-gubernur ni, bi ta'allumi sunnah, supaya mereka mengajarkan sunnah, wa fara'idha, ajarkan perkara faraid, fardu, hukum-hukum, wal lahna, dan ajar bahasa. Allah ay al-lughah, makna bahasa. Wa qala inna nasan yujadilunakum, sesungguhnya manusia ni bertelingkah dengan kamu, yakni bil Quran, dengan Quran. Manusia orang ramai ni berbalah-balah tentang Quran. Fakhuduhum bis sunnah, maka kamu ajaklah mereka mengikut sunnah. Bis sunani, fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillah. Maka kerana sesungguhnya orang yang memahami sunnah itu, mereka itu lebih memahami kitabullah. Wa fi khabarihi hina shalla bi Dzil Hulaifah, pada ceritanya menceritakan tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ketika Sayyidina Umar bin Khattab hina shalla bi Dzil Hulaifah, ketika beliau sembahyang di Dzil Hulaifah. Dzil Hulaifah ni ialah miqat bagi ahli Madinah, atau dinamakan sekarang Abyar Ali. Masjid, ada masjid yang besar situlah, Dzil Hulaifah. Dia sembahyang rakaatain, 2 rakaat. Ghalibnya datang sini untuk tujuan menunaikan haji atau umrah lah, kerana miqat ahli Madinahnya di situ. Faqala asna'u kama ra'aitu Rasulullah SAW yasna'. Dia pun kata, aku buat sebagaimana aku melihat Rasulullah SAW buat. Wa qala Ali hina qarana, dan berkata Sayyidina Ali ketika dia melakukan qiran. Qarana ni makna melakukan haji qiran, menggabungkan niat haji dan umrah dengan satu niat, dengan melakukan ibadat sekatu tu untuk dua-dua sekali. Faqala lahu Uthman, lalu Sayyidina Uthman berkata kepada Sayyidina Ali, tara anni anhan nasa anhu wa tafa'alhu, tidakkah kamu tahu bahawa aku larang manusia melakukan haji qiran, tapi kamu buat? Berdasarkan ijtihad Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman ketika itu, tahun itu, dia tidak benarkan orang melakukan haji qiran. Kenapa? Kerana pada zaman Nabi suruh sahabat membuat tamattu, ataupun ada sebahagiannya membuat dengan haji ifrad. Maka Sayyidina Uthman larang orang membuat haji qiran. Tapi tiba-tiba Sayyidina Ali buat haji qiran. Tara anni anhan nasa anhu wa tafa'alu, aku melarang manusia tapi kamu buat. Qala lam akun ada'u sunnata Rasulillah SAW li qawli ahadin minan nas. Kata Sayyidina Ali, tidaklah aku akan tinggalkan sunnah Rasulullah kerana nak ikut perkataan salah seorang manusia pun. Jadi Sayyidina Ali kata, aku akan buat apa yang Nabi buat. Kerana Nabi SAW dalam peristiwa Hajatul Wada', Nabi SAW melakukan haji qiran. Nabi buat haji qiran. Jadi kerana itu Sayyidina Ali juga nak buat haji qiran sebagaimana Nabi buat. Wa anhu ala inni lastu binabiyyin wala yuha ilai. Daripada Sayyidina Ali juga disebut bahawa aku ni bukan Nabi dan aku tidak diwahyukan kepadaku. Lakin a'malu kitabillah wa sunnati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam astata'tu. Tetapi aku beramal dengan kitab Allah dan sunnah Nabi semampu boleh. Wa kana Ibnu Mas'ud yaqulu al-qasdu fi sunnati khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Kata Ibnu Mas'ud, al-qasdu fi sunnah. Kita kata qasdu ni makna apa? Makna bersederhana. Bersederhana dalam melakukan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan bid'ah. Kita buat sunnah tapi dalam keadaan kita bersederhana, ambil yang sekadar saja, lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh dan kita buat dengan bersungguh dalam buat bid'ah. Wa qala Ibnu Umar salatu safari raka'atan man khalafa sunnata kafar. Kata Ibnu Umar, sembahyang musafir itu 2 rakaat, siapa yang menyalahi sunnah itu kafir. Ini juga perkara yang perlu kita faham. Sekarang ni kita sardu ahadith, kita membacakan hadis-hadis berkaitan dengan perkara ini. Jadi kenapa ada mazhab yang tidak membenarkan ataupun tidak memilih untuk sembahyang qasar ketika musafir? Sebagaimana mazhab Hanafi, dia kata bukan mazhab Hanafi, tak ada lah. Mazhab Hanafi tidak ada jamak kecuali jamak di Mina dan juga jamak di Muzdalifah. Ini masalah qasar ya. Masalah qasar ni sepakat semua ada lah. Semua 4 mazhab semua mengatakan ada. Cuma dengan syarat-syarat yang tertentu, ada perbezaan sedikit di antara 4 mazhab. Okey. Jadi adakah menunjukkan mereka yang tidak mengambil atau rukhsah tersebut, mereka yang tidak sembahyang 2 rakaat itu jadi kafir? Ini kita kena dah faham pemahaman dengan pemahaman yang benar sebagaimana para ulama faham. Jadi kitab yang kita baca ini ialah sekadar mendatangkan hadis
tentang perkara tersebut yang menjadi sandaran kepada hukum para ulama yang memproses hadis ini dan mengeluarkan hukum untuk beramal ini ialah para ulama, para fuqaha. Jadi kita ambil masalah fiqh daripada mana? Daripada kitab fiqh. Itu cara yang betul. Sebab ada sebahagian daripada orang dia tidak mahu mengambil dengan step yang betul ni. Dia baca hadis, buka kitab hadis dan kitab seumpamanya kitab berkaitan dengan tasawuf dan seumpamanya, dia ambil hukum daripada bukan tempat ambillah hukum yang sepatutnya. Itu yang jadi kadang-kadang hukum yang dikeluarkan itu tidak kena dengan pandangan para ulama yang muktabar. Lalu dia tuduh ulama tidak mengambil dengan hadis. Ini dia kata kafar. Kalau ikut zahir ni kufur wal-iyazubillah, tapi bukan makna kufur tu. Khalafa sunnah pula. Ini ulama menafsirkan lagi khalafah ni. Mukhalafah dengan maksud apa? Ingkar. Kalau ingkar memang munasabah kufur. Sebab apa? Sebab dia mengingkar satu sunnah yang sabit daripada Nabi SAW. Dalam Quran pun, in khiftum laisa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Qasar juga datang sabit daripada Al-Quran. Okay? Wa qala Ubay bin Ka'ab alaikum bis-sabili was-sunnah, hendaklah kamu mengikut jalan yang lurus dan juga sunnah. Fa innahu ma 'alal ardi min 'abdin 'ala as-sabili was-sunnati dzakarallaha fi nafsihi fa fadat 'ainahu min khasyati rabbih. Tidak adalah seorang di atas muka bumi daripada hamba-Nya yang mengikut pada jalan yang benar dan sunnah, mengingati Allah pada dirinya, lalu mengalirlah air matanya kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayu'adzibuhu Allahu abada, lalu Allah Ta'ala akan mengazabkannya. Ma min abdi, tidak akan ada abada, selama-lamanya. Maknanya tak ada orang yang mana dia ikut jalan yang betul, dia ikut sunnah, dia menangis kerana takut Allah Ta'ala, tiba-tiba Allah Ta'ala akan azabnya. Itu tidak akan berlaku. Ma alal ardi min abdi, tak akan ada orang yang mengikuti jalan dan mengikuti sunnah, dia menangis kerana takut Allah, tiba-tiba Tuhan nak azabnya, tidak akan berlaku itu. Wa ma 'alal ardi min 'abdin 'ala sabili wa sunnati dzakarallaha fi nafsihi fa sya'arra jilduhu min khasyatillahi illa kana mithluhu kamathali syajaratin qad yabisa waraquha. Dan tidak ada di atas muka bumi seorang hamba pun yang mengikuti jalan dan juga sunnah, lalu dia ingat pada Allah, pada dirinya, lalu rasa bergegar, bergetarlah kulitnya. Waqfaq sya'arra, jadi gementarlah kulitnya, min khasyatillah, kerana apa? Kerana takut kepada Allah. Illa kana mithluhu kamathali syajarah, seumpamalah, kecuali dia itu ibarat seumpama pokok. Qad yabisa waraquha, sungguhnya telah keringlah daun-daunnya. Wahya kadzalik, dan begitulah keadaannya. Id asabathu rihun syadid, ketika datang kepadanya angin yang kuat. Fatahatta anha waraquha, lalu gugurlah daun-daunnya. Illa hatta Allahu anhu khatayahu, kecuali Allah Ta'ala akan gugurkan daripada orang tadi dosa-dosanya. Kama tahatta anis syajarati waraquha, sebagaimana gugurnya daripada pokok daun-daunnya. Apa nak cerita sini? Orang yang dalam keadaan mengikut sunnah, mengikut jalan yang betul, mengikut sunnah, dia ingat Allah Ta'ala pada dirinya sehingga dia ketar dirinya, takut kepada Allah Ta'ala. Umpama pokok. Pokok yang mana bila daun kering mari angin tu akan menggugurkan daun-daun tu. Begitulah orang ini, bila dia dalam keadaan itu, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya, gugurkan dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun kering daripada pokok. Fa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin, kerana bersederhana pada mengikut jalan yang benar dan sunnah, khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh pada menyalahi jalan yang benar dan juga sunnah. Wa muwafaqati bid'ah, dan juga mengikut bid'ah. Wanzuru an yakuna amalukum, dan perhatikan bahawa hendaklah amalan kamu, in kana ijtihadan wa iqtisadan, sama ada bersungguh-sungguh atau bersederhana, an yakuna ala minhajil anbiya wa sunnati, bahawa dia mengikuti jalanan para nabi dan sunnah mereka. Wa kataba ba'du ummali Umar radhiyallahu ta'ala, Umar bin Abdul Aziz ila Umar bihali baladihi, telah menulis surat oleh sebahagian gubernur kepada Umar bin Abdul Aziz, kepada Umar bin Abdul Aziz. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz, bahagian gubernurnya tulis surat fi hali baladihi, menceritakan keadaan negerinya. Wa kathrati lususihi, dan ramainya pencuri. Hal ya'khudhuhum bidzinnah, adakah perlu dihukum dengan cara sangkaan? Oh, kita nampak orang ni
ada sangkaan dia, ada, kita kata ada macam zon bahawa dia ni mencuri. Perlukah kita menghukum dengan cara zina, dengan cara sangkaan, dengan cara mengagak-agak, au yahmiluhum alal bayyinah, atau kita bawa dia sehingga didatangkan bukti. Wa ma jarat alaihi sunnah, mengikut apa yang berlaku sunnah itu. Fakataba ilaihi Umar, maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menulis surat, khudhum bil bayyinah wa ma jarat alaihi sunnah. Ikutlah, ambillah mereka berdasarkan bayyinah, bukti, dan apa yang berlaku sunnah. Fa illam yuslihumul haqqu fala aslahahumullah. Kalaulah tidak dapat mengelokkan mereka oleh kebenaran, maka Allah Ta'ala tak akan elokkan mereka. Maknanya apa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun tetap menyuruh gubernur dan juga orang pelantikannya supaya menjalankan sebagaimana sunnah Nabi. Bukan sekadar sebagai tohmahan ataupun andaian kita nak hukum seorang. Hukum berdasarkan bukti. Kalau tak mau ikut pun, Allah Ta'ala lah. Serah pada Allah Ta'ala. Kerana mengambil apa yang benar, mengikut sunnah itu, itulah akan menjadikan mereka elok. Wa an ata fi qawli fa in tanaza'u fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika mereka berbalah pada satu perkara, maka kembalikannya kepada Allah dan Rasul. Ai ila kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kepada kitab Allah dan sunnah Nabi. Wa qala Syafi'i laisa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa ittiba'uha. Tidak ada dalam sunnah Rasulullah kecuali kita kena ikutnya. Ini kata Imam Syafi'i. Wa qala Umar wa nadhar ila Hajaril Aswad. Sayyidina Umar berkata dalam keadaan beliau melihat kepada Hajar Aswad, wallahi innaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Demi Tuhan, engkau wahai Hajar Aswad tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Demi Tuhan, kalaulah tidak aku lihat Nabi mencium kamu, nescaya aku tidak akan cium kamu. Tapi aku cium kamu ni kerana Rasulullah mencium kamu. Thumma qabbalahu. Kemudian Sayyidina Umar mencium Hajarul Aswad. Wa ru'iya Abdullah bin Umar yudiru naqatahu fi makan. Maka dilihat Abdullah bin Umar satu ketika dia memusingkan untanya pada satu tempat. Satu tempat dia lalu dalam perjalanan menunaikan haji, didapati bahawa dia pada satu tempat tu dia alihkan, dia pusingkan. Dia pusingkan arah kenderaan. Ketika itu dia naik unta. Fasu'ila anhu, lalu ditanya, kenapa tak jalan lurus je? Faqala la adri. Orang katanya, kenapa kamu buat macam ni? Kamu tak jalan lurus macam biasa ikut jalan ni. Kata, aku tak tahulah. Illa anni ra'aitu Rasulullah SAW fa'alahu fa'altuhu. Kecuali aku dapati Rasulullah buat begini juga. Masa ketika aku tengok Nabi buat haji, Nabi pusingkan dan lalu arah begini. Nabi pusingkan kenderaannya. Lalu aku buat. Ini makna buatnya para sahabat mengikut apa yang dibuat oleh Rasulullah. Walaupun mereka tidak dapat tahu hikmah dan makna ketika itu. Wa qala Abu Uthman Al-Khairi, man ammara sunnatan ala nafsihi qawlan wa fi'lan. Siapa yang memaksa ataupun melakukan sunnah pada dirinya dari segi perkataan dan juga perbuatan, nataqa bil hikmah, dia akan satu hari akan bertutur dengan hikmah. Orang yang mengamalkan mengamalkan dan juga melakukan sunnah pada perkataan dan juga pada perbuatannya, dia akan keluar bertutur kalamnya dengan hikmah. Wa man amral hawa, siapa yang melaksanakan hawa nafsu, mengikut hawa nafsu. Amara makna serahkan urusan kepada sunnah. Pada perkataan dan juga perbuatan dia ikut pada sunnah. Wa man amral hawa, siapa yang mengikut kepada hawa nafsu ala nafsihi, atas dirinya, nataqa bil bid'ah, dia akan bertutur berkata dengan perkara bid'ah. Wa qala Sahlun al-Tusturi, usulu madhhabina salasah. Sahal al-Tusturi ini seorang ulama terkenal dalam ilmu tasawuf. Ulama tasawuf mengatakan usulu madhhabina salasah. Asas kepada mazhab kami ahli tasawuf ini 3. Al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhlaqi wal af'al. Mengikut Nabi pada akhlak dan juga perbuatan. 1. Wal aklu minal halal, dan makan daripada makanan sumber yang halal. Wa ikhlasun niyyati fi jami'il a'mal, dan juga ikhlaskan niat pada seluruh amalan. Ini
Ini asas bagi orang yang nak menyucikan diri, ahli tasawuf. Ni 3, penting. Ikut pada akhlak dan perbuatan. Akhlak perbuatan orang-orang ahli tasawuf yang sebenar, mereka akan ikut sebagaimana akhlak Nabi. Sehingga itu pernah Syekh Ismail Kurdi cerita tentang ayah dia, Syekh Sa'id Al-Kurdi. Syekh Ismail Kurdi cerita bahawa ayah dia satu hari bercakap pada orang ramai. Dia kata, kalau kamu dapati aku masuk masjid dengan kaki kiri dan aku keluar dengan kaki kanan, yakni menyalahi sunnah, maka kamu jangan ikut aku. Maknanya sebesar atau sekecil perkara itu pun mereka ambil perhatian terhadap sunnah. Kalau kamu dapati aku masuk masjid kaki kiri, keluar kaki kanan, menyalahi sunnah Nabi SAW, jangan kamu ikut aku pada hari itu. Jangan ikut aku pada hari itu. Nampak? Jadi orang ulama ahli sufi ni, ulama-ulama yang ahli zikir ni, mereka sangat menjaga. Sangat menjaga bagaimana muamalat mereka dengan Allah Ta'ala, bagaimana mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Waja'a fi tafsiri qawlihi ta'ala wal amalus salihu yarfa'uh. Datang pada pentafsiran wal amalus salihu yarfa'uh, amalan soleh yang diangkat. Apa dia maksud tu? Innahu al-iktida'u bi Rasulillah, iaitu mengikut Rasulullah SAW. Wa hukiya an Ahmad bin Hanbal qala kuntu yawman fi jama'atin tajarradu wa dakhalul ma'. Aku satu hari bersama satu kumpulan manusia tajarradu wa dakhalul ma'. Tajarrudi maknanya pakat. Kalau ikutnya berpakaian tak tutup aurat lah, membuangkan pakaiannya lalu masuk dalam air, maknanya mandi dalam sungai atau mandi dalam tempat mandi dalam beramai-ramai lah, mandi beramai dalam sungai atau seumpamanya. Jadi mereka ni membukalah pakaian itu. Wadakhalul ma'. Jadi maknanya pakai pakaian yang tak tutup aurat lah, kita kata. Ini payahlah kita nak andaikan bahawa mereka itu tak berpakaian langsung sebagaimana itu adat orang-orang kufar, itu tidaklah. Tapi maknanya pakai pakaian yang mungkin lebih singkat, tak menutup aurat. Fasta'maltu al-hadith, lalu aku beramal dengan hadis. Ni tempat mandi ni boleh jadilah hammam, tempat mandi secara mandi air panas yang berada di negeri Syam, Iraq dan seumpamanya ni. Jadi kata Sayyidina Ahmad bin Hanbal, aku suatu hari bersama sekumpulan, mereka ini membuka pakaian mereka lalu masuk dalam air. Fasta'maltu al-hadith, lalu aku beramal dengan hadis. Aku teringat hadis Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammam illa bil mi'zarin. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, jangan dia masuk tandas. Hammam ni maksud tempat mandi air panas. Tempat mandi air panas biasanya ada kawasan yang mana dibina. Ini asalnya daripada Rom dululah. Binaan itu diteruskan pada zaman Islam tapi diislamikkan. Zaman-zaman ataupun di bangsa Rom tu mereka masuk dalam keadaan tak berpakaian. Tapi umat Islam ada adabnya. Itu ulama tulis dalam kitab adab dukhul hammam, masuk dalam tempat-tempat mandi umpama itu. Jadi tempat mandi beramai seumpama hammam ataupun dalam sungai beramai-ramai itu, ada orang-orang lain dia bukalah pakaian luarnya, pakai pakaian yang makna singkat, tak tutup aurat. Sayyidina Ahmad bin Hanbal, dia teringat hadis itu Nabi larang, siapa yang beriman pada Allah jangan masuk hammam kecuali dengan pakai mizar, kain yang menutup bahagian bawah daripada pusat sampai lutut. Falam atajarrad, lalu aku tidak membuangkan kain aku. Fara'aitu tilkal lailata qailan li, lalu aku dapati pada malam itu dalam mimpi orang berkata kepadaku, ya Ahmadu abshir, wahai Ahmad, terimalah khabar gembira, berita gembira. Fa innallaha qad ghafara laka bisti'malika sunnah. Allah Ta'ala ampunkan kamu kerana kamu beramal dengan sunnah. Wa ja'alaka imaman yuqtada bihi, dan dijadikan engkau imam, ikutan yang orang ikut dengan engkau. Qultu man anta, aku tanyalah siapa kamu ni? Qala Jibril. Nampak? Jadi di sini kita lihat sunnah yang begitu kecil pada pandangan zahir kita, makna memakai tutup aurat ketika mandi ni, ketika mandi dalam keadaan ada orang lain lah, itu pun sunnah yang makna biasa. Mungkin orang pakai seluar pendek atas pada lutut, begitulah. Maka ada orang pakai tak nampak pusat. Tapi Sayyidina Ahmad bin Hanbal, dia buat perkara itu kerana apa? Kerana sayang dan nak mengikut sunnah. Kerana sebab itu menjadi asbab pada beliau
menjadi imam yang jadi ikutan kepada umat Islam. Okay. Faslun fi anna mukhalafata amrihi sallallahu alaihi wasallam wa tabdila sunnatihi dhalalun wa bid'atun. Pada menyatakan menyalahi suruhan Nabi dan menukar sunnahnya itu kesesatan dan bid'ah. Wa mukhalafatu amrihi wa tabdilu sunnatihi dhalalun wa bid'atun. Menyalahi suruhan Nabi dan menukar sunnahnya itu satu kesesatan dan bid'ah. Mutawa'adun minallahi ta'ala alaihi bil khidlan wal azab, yang dijanjikan daripada Allah dengan kehinaan dan juga azab. Qala Allah Ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka jaga-jagalah orang yang menyalahi daripada arahan Nabi ni, bahawa datang ditimpa kepadanya fitnah atau diberi kepadanya azab yang menyakitkan. Wa qala wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang mengingkari Nabi setelah daripada nyata kepadanya hidayat dan dia mengikut selain daripada jalan-jalan orang beriman, maka Allah Ta'ala akan palingkannya, Allah Ta'ala akan jauhkannya, dan Allah Ta'ala akan bakarnya dalam neraka Jahannam. Wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat. Wabihi ilaihi qala hadathana Abu Muhammad bin Abdullah bin Abi Ja'far wa Abdurrahman bin Attab biqira'ati alaihima qala hadathana Abu Qasim Hatim bin Muhammad hadathana Abu Hasan Al-Qabisi hadathana Abu Hasan bin Masrur Ad-Dabbagh hadathana Ahmad bin Abi Sulaiman hadathana Suhnun ibn Sa'id hadatsana Ibnu Al-Qasim hadatsana Malikun 'anil Ala ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja ila al-maqbarah. Nabi satu hari keluar ke kawasan kubur. Wa dzakara al-hadits fi sifati ummati. Lalu Nabi menyebut hadis tentang sifat umat ni. Wa fihi, dalam hadis itu Nabi cerita, fal yudhadanna rijalun min an haudhi kama yudhadul ba'irud dhal. Akan dihalau sekumpulan lelaki daripada telagaku pada hari akhirat nanti, akan dihalau. Ada orang lelaki datang nak minum daripada telaga aku. Lelaki ini, sekumpulan ini akan dihalau sebagaimana dihalaunya unta liar yang sesat daripada orang. Orang kalau mari unta, kita ada bela unta, mari unta liar, unta siapa, orang akan halau. Orang akan halau dia, lari dia. Sebab apa? Dia nak, unta liar ni, unta bukan milik siapa, unta sesat ni datang kita, mungkin nak ganggu, ataupun dia nak minum, nak makan daripada tempat makanan kita dan seumpamanya. Akan dihalau unta yang sesat ni. Lalu fa'unadihim ala halumma. Bila dilihat mereka ini dihalau oleh malaikat, Nabi pun panggil, halumma, mari datang sini. Nabi nak panggil lah sebab umat dia. Adalah hadis yang disebut secara panjangnya, Nabi lihat pada wajah mereka ada kesan wudhu, ada cahaya. Nabi kenal umat dia ni, umat aku ni. Nabi panggil halumma fayuqalu, lalu dikata kepada Nabi, innahum qad baddalu ba'daka, wahai Muhammad, orang ini telah melakukan perubahan, mengubah agama kamu selepas daripada kamu wafat. Fa'aqulu, lalu aku pun menjawab, fasuhkan, jauh-jauhlah. Nabi pun halau, dan juga Nabi mendoakan supaya jauh orang tu. Siapa ni mereka ni? Di kalangan umat Nabi, mereka inilah orang-orang yang melakukan bid'ah yang menyebabkan Rasulullah SAW halau mereka daripada datang kepada telaga baginda. Warawa Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang enggan, benci kepada sunnahku, maka dia bukan daripadaku. Wa qala man adkhala fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang masukkan dalam urusan kami perkara yang bukan daripada agama kami, fa huwa raddun, maka perbuatan itu tertolak. Warawa Ibnu Abi Rafi'in an Abi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an 'ala 'ariqatihi ya'tihi al-amru min amri. Jangan aku dapati salah seorang kamu duduk bersenang-senang. Dia ada duduk secara berehat-rehat di atas tilam atau bantalnya. Lalu datang kepadanya suruhan daripada suruhanku, mimma amartu bihi, daripada perkara yang aku suruh, au nahaitu anhu, atau aku larang. Fayaqulu, lalu dia berkata, la adri, aku tidak tahu, ma wajadna fi kitabillahi taba'na, apa yang kami dapati dalam Quran kami ikut sajalah, apa yang Nabi cakap tu kamu tak nak ikut. Jadi Nabi beritahu dah, ada di kalangan umat ni
yang mana akan ikut Quran saja. Bila datang sunnah, datang perkara berkaitan sunnah Nabi, mereka tak mau ikut. Jadi Nabi beri ancaman kepada golongan ini. Zada fi hadits ini miqdam, ada penambahan dalam hadis miqdam, ala wa innama harrama Rasulullah SAW mithlu ma harrama Allah. Ketahuilah, seperti apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu, apa yang Rasulullah syariatkan dan haramkan itu sama seperti apa yang Allah Ta'ala haramkan. Wa qala alaihi salam, waji'a bi kitabin fi katifin, dibawa datang dengan kitab. Ni apa ni? Cerita berkaitan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengan anaknya Hafsah satu hari, dia bawa datang Taurat yang kitabin. Kitab sini maksud apa? Taurat yang ditulis pada katif, pada tulang apa nama ni, tulang bahu kambing. Ada catatan daripada Taurat yang ditulis di situ. Tiba-tiba Sayyidina bawa datang, lalu depan Nabi nampak Sayyidina Umar bawa datang ji'a bi kitabin fi katifin, yang tertulis pada bahu kambing. Orang tulis zaman dulu pada ditulis tulisan itu atas tulang-tulang dan seumpamanya. Apa Nabi kata? Kafa bi qaumin humqa, cukuplah satu kaum itu kebodohan. Au qala dhalalan, atau Nabi sebut sesat. An yarghabu amma ja'a bihi nabiyuhum, bahawa mereka itu enggan dan tidak suka dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi mereka, ila ghairi nabihim, kepada selain Nabi mereka. Kata sesat dan juga tak cerdiklah satu kaum yang mereka tak ikut apa yang Nabi bawa, ikut benda lain. Au kitabin ghairi kitabihim, atau ikut pada kitab yang bukan kitab mereka. Fanazalat, maka lepas itu turunlah ayat, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim, tidakkah cukup kepada mereka bahawa kami turunkan ke atas Muhammad itu satu kitab yang dia baca kepada kamu. Inna fi dhalika la rahmatun wa dhikra liqaumin yu'minun, sesungguhnya demikian itu menjadi rahmat dan peringatan kepada kaum yang beriman. Wa qala alaihi salam halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang melampau-lampau. Mutanatti'un, iaitu orang-orang yang melampau-lampau. Wa qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Kata Abu Bakar as-Siddiq, tidak aku tinggalkan sesuatu pun daripada apa yang Rasulullah buat kecuali amiltu bihi, aku akan buat seumpamanya. Tak ada perkara yang Nabi buat pasti aku akan buat juga. Inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi, aku bimbang kalau aku tinggalkan sesuatu daripada suruhan Nabi, an azira, bahawa aku akan jadi sesat dan menyeleweng. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata bahawa tidak ada perkara yang Nabi SAW buat kecuali dia akan buat juga. Dia bimbang takut dia akan menyeleweng jadi sesat. Ini juga sebagai ulama mengatakan seelok-eloknya sunnah-sunnah Nabi yang mana sabit, yang tidak dinasahkan, yang sabit dan tidak dinasahkan itu, seeloknya kita biarlah dalam seumur hidup kita paling kurang buat sekali. Mana ni sunnah yang tidak wajib lah, sunnah yang berbentuk sunnah yang jibiliyah sekalipun, kalau Nabi buat begitu paling kurang seumur hidup sekali pun kita buat dah cukup dah. Sekali kita buat cukup dah. Pernah zaman masa mengaji tu Ustaz Lambok, moga Allah Ta'ala beri kesihatan lah kepada Ustaz Lambok. Dia cerita kata masa ngaji dengan Tok Guru Haji Abah tu, ada seorang anak murid dia masuk dalam masjid semayang pakai kasut, tapi kasut bukan kasut yang daripada luar lah. Jangan kita ambil kasut kita, ambil selipar kita masuk masjid semayang dalam keadaan kapek, masjid itu berkapek, masjid itu bersih, jangan. Kasut tu kasut yang bersih lah maksudnya, kasut yang bersih. Kalau tidak, haram kita mengotorkan kapek-kapek dan kawasan masjid dengan kasut dan juga selipar kita, itu memang haram lah. Jadi dia satu hari dia masuk pakai kasut. Tok Guru tanya, pakai kasut? Kata nak beramalkan sunnah. Beramal dengan sunnah. Beramal sunnah. Ya, paling kurangnya Nabi SAW pernah semayang pakai kasut. Kita boleh saja semayang pakai kasut. Kalau kasut itu bersih, semayang kat mana? Kawasan sekarang mungkin payah masuk masjid, tak boleh masuk dalam masjid, kita hamparkan sejadah kat luar, hamparkan tempat-tempat yang sesuai, semayang dalam keadaan pakai kasut. Buat paling kurang sekali. Tujuan apa? Untuk beramal dengan sekalian
apa yang sabit daripada sunnah Nabi SAW. Tapi sebelum itu kita kena tahulah dulu mana sunnah yang boleh beramal, mana sunnah yang tak boleh beramal. Nak beramal dengan sunnah Nabi. Nabi apa? Nabi kahwin lebih daripada 4 orang, tak boleh lah tu. Ada perkara yang mana khususnya untuk Nabi SAW. Al-babuth thani, bab kedua, fi luzumi mahabbati alaihi salam. Okay. Kalau kita perhatikan daripada apa yang kita baca ni, dan sebelum itu panjang lagi, apa yang kita dapat lihat daripada manhaj yang dibawa oleh Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Sekarang ni baru kita sampai kepada bacaan hadis-hadis, ayat-ayat Quran dan juga kalam-kalam yang menekankan tentang ittiba'. Tapi sebelum itu, kalau kita bab pertama dulu, apa yang diceritakan oleh Qadhi Iyad? Qadhi Iyad ceritakan tentang mukjizat Nabi, ceritakan tentang kelebihan Nabi, ceritakan tentang perkara-perkara pelik berlaku pada Nabi, ceritakan tentang sifat Nabi SAW. Sebab apa? Ini yang kata bahawa al-mahabbah itu asas dan menjadi dasar kepada ittiba'. Baru sekarang ni Qadhi Iyad cerita pasal ittiba'. Sebab itu tidak tepat dan juga salah lah orang yang menghalang ataupun memahami bahawa ikut Nabi itu ataupun apa yang dituntut daripada kita ialah ittiba' Rasulullah SAW sahaja. Berdasarkan Allah Ta'ala sebut, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mereka kata Nabi tak suruh kita puji Nabi, Nabi tak suruh kita baca qasidah, Nabi tidak suruh kita berselawat sampai kering tekak, Nabi tidak suruh kita bermahaban, berzanji, Nabi tidak suruh kita buat macam-macam. Nabi suruh kita ittiba'. Allah suruh kita ittiba' Nabi SAW. Jadi mereka pun hanya melihat kepada aspek ittiba' sahaja. Ini kata pemahaman ini tak kena dengan cara para ulama kita. Lihat dalam kitab kita ini sendiri kita dapat faham satu manhaj. Sebelum sampai kepada bab ittiba' itu, apa yang disebut oleh Qadhi Iyad? Qadhi Iyad sebut tentang perkara-perkara yang mendatangkan syauq, mendatangkan rasa rindu, mendatangkan rasa mahabbah, mendatangkan rasa haibah, mendatangkan rasa ta'zim, mendatangkan rasa apa? Rasa keagungan dan kecintaan kepada Rasulullah. Nabi sebagai zat, seorang Nabi sebagai Rasulullah, dia tanam dulu perasaan cinta itu kepada diri kita. Supaya apa? Supaya nanti cinta itu akan membuahkan ittiba' yang betul. Kalau kita ittiba' tanpa diasaskan oleh cinta dan kasih dan kenal Nabi, ittiba' yang orang panggil jafa, fihi jafa, padanya ada kekeringan, tidak basah dan tidak mesra. Kita ikut kerana apa? Kerana sekadar terpaksa ikut, kerana kita nak sesuatu. Lain dengan orang ikut Nabi SAW dan keadaan dia kasih, dia sayang, dia kenal dan dia betul-betul mendalam dan tertanam kasih cinta Nabi SAW dalam hatinya. Nampak? Jadi situ kena faham bahawa ittiba' itu, itu yang kita tuju dan nak capai. Tapi caranya dengan kita menanamkan kenal Nabi, sayang Nabi, banyakkan mengingat Nabi. Kita sebut tentang bagaimana kasihnya makhluk-makhluk ini kepada Nabi. Supaya apa? Supaya menjadi asas kepada ittiba' tersebut. Ini perkara yang perlu kita faham. Dan banyak kali kita sebut berkaitan dengan bulan Maulid, Rabiul Awal ini. Hari ini berapa dah ni? Hari ini kita masih Rabiul Awal lagi lah. Masih Rabiul Awal lagi. Mungkin akhir-akhir dah ni. Kita kena faham. Janganlah maknanya kita mencela-mencemooh apa-apa yang dibuat berkaitan dengan kasih kepada Rasulullah. Kerana itu sebenarnya menanam asas yang kuat dalam kita ittiba' kepada Nabi SAW. Jadi sekadar itu sajalah untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan pada Al-Babuth Thani. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada soalan tak? Okay, sekadar itu saja. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.